بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمان والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. شيء لله ولكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك واشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأنواره ومعارفه في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata muallif, atau dikatakan pula barang siapa mengenal diri akan dirinya itu, yaitu syu'un zat. Situ itu baik. Kita kena ambil hak atas sikit nak. Dia sebut tu. Jadi dia kata gini. Jadi dia sebut atas itu, dia kata 3 baris daripada atas. Maka dengan sebab itulah kata setengah ulama yang arifin
Barang siapa mengenal akan dirinya, akan Tuhannya, niscaya jahil ia akan dirinya. Jadi dia nak hurailah apa makna mengenal diri. Diri itu maknanya apa? Maka dia habaq. Maka dia ketahui dengan nafsu. Nafsu itu mana dirilah. Ambil daripada bahasa Arabnya. Man arafa nafsahu. Jadi nafsu itu. Jadi diterjemahkan dengan makna diri. Bukan nafsu dengan makna nafsu, dengan makna ruh. Bukan gitu. Lepas itu dia sebut. Maka dia kata dikehendaki akan nafsu. Pada hadis ini, hadis yang kita baca, man arafa nafsahu. Bukan dikehendaki maknanya dirinya, dan juga dikehendaki nafsu itu iaitu dirinya, diri seorang, dan hakikatnya hakikat seorang. Hakikat itu dengan makna kejadian dirinya atau ciptaan diri dia tu. Situ bukan maksud. Dia kata dan bukan nafsu. Itu yang dimaksudkan. Dan bukan nafsu yang tujuh yang ma'ruf pada ahli suluk itu. Baik. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadiran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya kita dapat hadir di majlis pada pagi ini, pada malam ini, meneruskan lagi kajian kitab Al-Manhalus Safi fi bayani rumuzi ahli sufi. Atau pendek cakapnya orang panggil, kita membicarakan tentang maratibul wujud. Maratibul wujud maksudnya martabat ada. Yakni orang panggil tingkatan ada. Kita ini lagu mana tingkatan dia. Mula dari sini, pada situ yang kedua, yang ketiga, sampailah kepada tingkatan yang ketujuh. Itu panggil maratibul wujud. Martabat ada. Jadi orang kita panggil martabat tujuh. Kerana dia ada tujuh martabat, itu panggil martabat tujuh. Disebut sebagai maratibus sab'ah atau sab'atu maratibin. Dan martabat, tujuh martabat. Baik. Jadi sekarang kita duduk di dalam martabat yang ketiga. Yaitu martabat ta'ayyun thani atau juga disebut sebagai martabat wahidiyah. Itu jangan lupa lah. Baik. Di sini dia amai dari itu ni hadis Nabi yang kita bincang dah juga. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi nafsahu di situ tu dengan makna apa? Jadi nafsahu itu dengan makna dirinya lah. Atau kejadian dirinya, ciptaan diri dia itu. Bukan yang dimaksudkan dengan nafsu di situ ialah nafsu yang tujuh tu. Nafsu ammarah bisu, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, mutmainnah radiyah mardiyah, dan nafsu kamilah. Bukan maksud yang tu. Itu dibincangkan dalam bincangan yang lain pula. Itu disebut sebagai maratibun nafs. Maratibun nafs. Dia pakai martabat nafsu. Baik. Baik, maka kita tengok. Itu yang disebut ni bukan nafsu yang tujuh yang ma'ruf pada ahli suluk itu. Itu bukan murad. Itu perbincangan yang lain pula.
Baik. Jadi jangan kita terjemahkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sagi kita pergi translate. Barang siapa yang mengenal nafsunya, maka sesungguhnya mengenal Tuhannya. Bukan lagu tu. Dia kena terjemah. Barang siapa yang mengenal dirinya atau hakikat kejadian dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Itu baru betul. Begitu. Baik. Atau ada tak maksud makna yang lain? Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Atau ada makna yang lain? Ini kita nak baca. Atau dikatakan pula dengan mana juga. Atau dikatakan juga makna barang siapa yang mengenal diri itu, dia kata barang siapa mengenal akan dirinya itu, iaitu syu'un zatnya. Syu'un zatnya. Baik. Dan maka dikatakan Tuhan hakikatnya. Itu kan. Tak faham nak. Kita tengok dulu. Atau dikatakan barang siapa mengenal akan dirinya, yaitu dirinya itu bayang-bayang bagi a'yan sabitah. Jadi dia kenai dirinya itu a'yan, bayang-bayang bagi a'yan sabitah. Itu istilah semua tu. Dan istilah semua tu. Syu'un satiyah, a'yan sabitah. Itu satu makna ya. Tapi dia pelbagaikan istilah dia. Dan baik kita nak sebut bah. Kita sebut lagu ni syu'un zatnya atau orang panggil a'yan sabitah. Itu satu makna dengan ma fi ilmillah. Ma fi ilmillah. Cuma beza syu'un sabitah dan a'yan sabitah. Syu'unuz zat dan a'yan sabitah ini kita panggil dalam istilah tasawuf. Adapun dalam istilah ilmu tauhid, ini usuluddin, dia panggil ma fi ilmillah. Kita letak nama dulu, letak istilah dulu. Lepas itu baru kita tahu apa maksud dia. Jadi maksud a'yan sabitah dan juga maksud dengan syu'un zat sama juga dengan ma fi ilmillah. Itu kita panggil beberapa kenyataan yang sabit di dalam ilmu Allah. Maksudnya beberapa kenyataan yang subut atau sabit di dalam ilmu Allah. Apa maksud lagi? Maksudnya semuanya itu sudah terkandung di dalam pengetahuan Allah semenjak di azali lagi sebagai ta'alluq dan jizi qadim bagi sifat ilmu. Boleh faham tak? Jadi kita pelan-pelan. Tak kalut. Kalut sakit kita kelejak. Jatuh sakit. Baik. Itu maksudnya. Baik. Sama dengan kita mengaji dalam martabat wahdah. Sama dengan martabat wahdah. Kerana dalam martabat wahdah itu ibarat daripada sekalian yang mawujud, sekalian yang ada itu duduk dalam pengetahuan Allah atas jalan ijmal. Jadi semua Tuhan tahu dah. Secara ijmal Tuhan tahu.
Secara tafsil pun Tuhan tahu. Cumanya kan kedua-duanya itu belum lagi zuhur. Maksudnya belum lagi zahir di luar. Artinya belum lagi jadi a'yan kharijiyah. Jadi a'yan sabitah lawan dia a'yan kharijiyah. Hak kharijiyah ni hak luar ni. Hak luar ni. Ini tak zahir lagi. Cuma dia panggil subut. Hak zahir nanti kita akan baca di muka surat 13. Tengok-tengok tu tengok anda kata ada pun kemudian daripada zuhurnya dan ta'ayyunnya maka tiada dapat dikatakan sekaliannya itu hak. Ini baru zuhur. Hak zuhur ni kita panggil a'yan kharijiyah. Ada pun a'yan sabitah dia panggil benda itu kita panggil a'yan sabitah dia panggil subut di dalam pengetahuan ilmu Allah Ta'ala jua. Belum lagi zuhur. Ingat dua perkataan tu. Subut, zuhur. Ingat istilah tu. Subut, thabawawta. Subut, zuhur. Wa, ha, wa, ra. Zuhur. Bukan zahar. Zahar itu sama yang zahar. Ini zuhur. Timbul. Nyata. Maka subut ni kita panggil a'yan sahabitah. Zuhur baru kita panggil a'yan kharijiyah. Beza tu. Beza dua tu. Baik. Ini kita masih lagi duk kira di dalam ini. Itu maksudnya. Jadi makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dikenal Tuhannya. Maknanya pelbagai makna. Sebab tu dia kata atau dikatakan. Maka atau tu kita panggil aulit tanwi'. Aulit tanwi'. Dia panggil aulit tanwi' ini maknanya mempelbagaikan makna. Dia panggil tanwi'. Tanwi' ini mempelbagaikan makna. Makna itu, makna ini, makna begitu. Tetapi tak lari pada maksud. Panggil tanwi'. Au tu. Panggil atau dikatakan. Baik. Tengok sebut. Itu tengok dia kata lagi. Itu tengok dia kata. Jadi dia sebut. Maka tengok tadi kan dia kata maka bayang-bayang itu kerana dia kata barang siapa mengenal dirinya iaitu dirinya tu bayang-bayang bagi a'yan sabitah. Niscaya diketahui yakni dikenali akan Tuhannya. Kenalah. Jadi Tuhannya tu kita panggil apa? Tuhan tu kita panggil yang empunya a'yan sabitah. Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang mau panggil menjadikan semua tu dengan baik. Kerana a'yan sabitah itu dia panggil bayang-bayang bagi haq. Yakni bagi Allah. Ini nak faham lah kau ada pula. Kita baca dulu. Maka bayang-bayang itu bagi empunya bayangnya. Jadi bayang-bayang tak boleh ada kalau tidak ada Tuhan punya bayang. Jadi bayang-bayang itu menunjuk di atas adanya Tuhan punya bayang. Macam tu alam ini bayang-bayang Allah kita panggil. Artinya alam ini menunjuk di atas adanya Allah yang menjadikan alam ini. Itu maksudnya mudah. Kita nak ambil faham. Kita nak. Baik. Contohlah. Macam yang kita tengok. Sebelah tiang tu ada bayang-bayang. Menunjuk kata sebelah tiang atau di balik tiang atau di belakang tiang tu. Mesti ada sesuatu. Ada objek dia. Tak kira orang ke,
Hantu ke? Tengok dia ada lah tu. Hidup hendak, hidup sembunyi di belakang tiang. Sebab ada bayang. Itu mesti ada Tuhan punya bayang. Tuhan punya bayang dia. Kali kita lah. Baik. Itu disebut. Apa itu disebut? Dan tiada ia mana? Tiada ia bayang-bayang tu. Bayang-bayang tu bukan mana? Lain daripadanya. Yani lain daripada punya bayang. Bukan dia tu kita telik. Dia kena, maka bayang-bayang itu bukan ia keadaan yang empunya bayang. Jadi nak abang kata bayang-bayang tu lain daripada Tuhan punya bayang. Kan? Jadi kita sebut bayang-bayang pokok. Adakah pokok? Dah. Siapa kita bawa sampan di dalam sungai. Tengok-tengok, bayang-bayang pokok duk halang kita dalam sungai. Jadi adakah bayang-bayang tu kena kepada pokok? Tak. Pasal kata tak, pasal bagi kita kata, cuba kita belah tengok bayang tu. Melega tak? Tak melega. Itu menunjuk kata, bayang-bayang tu bukan diri bayang pokok, bukan diri pokok. Tetapi bayang pokok itu menunjuk atas adanya pokok. Jadi hakikatnya lain. Hakikat bayang-bayang lain. Hakikat Tuhan punya bayang tu lain. Macam tu juga kita. Ada kita ini lain. Ada Allah lain. Di Allah yang menjadikan kita. Kita ni yang dijadikan oleh Allah. Adakah kita ni Allah? Allah tu kita? Tak. Ghairiyah. Lain. Tapi kita ini sebagai bukti alamat yang menunjuk di atas ada Allah. Sebab tu kita panggil alam. Sebab alam itu daripada perkataan alamah. Alamah maksudnya tanda, bukti. Jadi alam ini tanda dan bukti yang menunjuk di atas adanya Tuhan yang menjadikan alam ini. Atau habis. Baik. Maka dengan sebab itulah, tengok balik. Maka dengan sebab itulah, sebab mana? Tanda bagi elok. Maka dengan sebab itulah, tanda bagi elok. Tanda tang mana? Tanda tang kata bukan ia keadaan yang mempunyai bayang-bayang. Maka dengan sebab itulah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Cuba tuan-tuan tengok. Di muka surat sebelah. Ayat lepas dah kita baca apa? Dia panggil 8 baris daripada bawah. 8 baris daripada bawah. Dia sebut dan mengisyaratkan perkataan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di sini dia sebut sabda Nabi. Mai di muka surat 12 ni pula dia kata dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini dalilnya kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ni bukan hadis. Bukan hadis. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hawi lil-Fatawa.
Dan begitu juga difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah bagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan begitu juga dipetwakan oleh Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya Fatawa Al-Imamun Nawawi. Dia panggil laisa, panggil bisahihin. Iya, hadis itu bukan sahih. Bahkan Imam Nawawi kata laisa bisabitin, tak sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan kita ni sebut batu dikatakan. Tetapi ini pada perbincangan yang luas dan juga banyak. Sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki dalam kitabnya Al-Jawahir As-Saniyah fi Tanmiq Hikmatiddin Al-Aliyah. Dia kata sah, kita meriwayatkan hadis itu bil makna, dengan maknanya sah. Makna hadis itu sah, tapi lafaz dia itu bukan hadis. Gitu. Artinya hadis yang kita baca ini dia panggil riwayatun bil makna. Artinya hadis yang diriwayatkan dengan makna dunal lafzi, bukan dengan lafaz. Adapun lafaz tak ada lafaznya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ni ikut kajian lah yang ulama-ulama kaji. Kita ni ikut mereka kaji dah, baca mereka tulis dah. Tulis itu kan. Baik, jadi Syekh Muhammad Ali Al-Maliki dia kata sah, maknanya kerana dia sabit dalam ayat Al-Quran, iaitu firman Tuhan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu tu apakah kamu tidak pandang? Tengoklah diri kita. Kalau kita tengok diri kita, kita kenal diri kita. Bila kita kenal diri kita, kita kenal siapa pencipta kita. Jadi kita tak bincang dah yang tu. Baik, kita tengok ni. Jadi apa makna dia? Makna dia tu sah. Dia kata, yakni barang siapa mengetahui akan dirinya mana athar. Dia kenal dirinya tu athar. Apa makna athar? Bahasa Arab Melayu kita dia panggil bekas-bekas, kesan-kesan. Dia panggil kesan-kesan, bekas-bekas ciptaan. Itu dia panggil athar. Kita ini bekas-bekas ciptaan dengan makna kita ini dicipta. Di situ. Macam ni kita tengok, tu tak buat rumah, lama tak buat rumah tu, orang tinggal tak siap lagi. Itu orang panggil apa? Mau tak siap. Tukang yang buat dia tu mati. Contohnya. Jadi rumah ni bekas-bekas tangan dia. Bekas tangan dia. Atau bekas tangan. Mana tukang tu yang dia buat tu. Buat bekas tangan. Lepas tu dia mati. Itu bekas tangan dia lah tu. Kan kita pun sebut juga kan. Kita sebut. Ni rumah ni siapa? Rumah ni bekas tangan tukang tu. Bekas tangan. Kan? Kita pun sebut juga dalam bahasa kita. Bekas tangan. Mana dialah usaha ikhtiar buat tu. Tapi tak dan siap. Sebab apa? Ajal menjemput dia. Contoh. Itu panggil asar. Maka alam ini kita panggil diri kita ini juga alam. Kerana alam itu ialah kullu mawjudin siwa Allah. Setiap yang ada selain daripada Allah, itu semuanya panggil alam. Maka kita ni lain daripada Allah. Kita ni alam. Bila kata alam, artinya kita ini dipanggil athar.
bekas-bekas ciptaan-ciptaan Allah. Kan? Itu situ. Tapi kalau kita mengaji usuluddin, kita tak pergi ke situ lagi. Dia ada selapih lagi. Kita ni bekas-bekas ciptaan menunjuk di atas ada yang mencipta, yang menjadikan kita. Maka yang menjadikan kita tu siapa? Tak tahu. Dah tak tahu lagi. Kan? Tak tahu nama apa? Tak tahu lagi. Tapi kita ni ada orang yang mencipta. Siapa pencipta kita tak tahu. Apa nama pencipta kita? Kita tak tahu. Kan? Lepas tu yang kita boleh tahu kata, oh nama pencipta ni Allah. Itu kita dapat daripada khabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi kita Muhammad beritahu bahawa pencipta yang menjadikan semua perkara ini namanya Allahu. Jadi kita kenal nama Allah itu bukan abuan bagi akal. Bukan abuan bagi fikiran. Tapi mengetahui nama Allah itu abuan dipanggil amrun tauqifiyun. Amrun tauqifi. Apa makna amrun tauqifi? Artinya satu perkara yang terhenti atas ajaran dan khabaran daripada syara', iaitu Rasulullah datang kepada kita, ajar kita, khabar kepada kita bahawa yang menjadikan alam ini namanya Allah. Itu habis. Baik. Itu yang disebut di sini ya. Kita sambung balik, tengok dia kata apa. Dia kata asar tadi yang tiada istiqlal, yakni yang tak terasing. Istiqlal itu mana? Terasing. Yang tak terasing dengan sendirinya. Sendiri orang atau barang siapa tu. Jadi apa maksud yang tiada terasing dengan sendirinya? Itu dia urai ke depan. Artinya yang tak berkehendak kepada yang menjadikan. Adakah kita ini lepas daripada orang yang menjadikan kita? Jadi kalau kita ini tak perlu dan juga tak berhajat kepada orang yang menjadikan kita, maka kita ini namanya mustaqillun. Itu kena faham istilah. Mustaqil, istiqlal. Faham istilah tu? Kalau mustaqillun maknanya orang yang terasing. Kalau yang tak terasing dia panggil ghair mustaqil ataupun adamul istiqlal. Jadi sifat dia istiqlal, terasing. Terasing. Jadi adakah di dalam dunia ini yang terasing, yakni yang tak berhajat, tak berkehendak kepada Allah? Ada ke tak? Ada. Tak ada, dia panggil tak istiqlal dengan sendiri. Istilah dia lagu tu. Kan? Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kan? Wahai sekalian manusia, kamu semua, tak ada pengecualian. Antum, kamu semua, tak ada pengecualian. Kala kita kata, oh kawan ni terkecuali, kawan ni terkeluar daripada berhajat kepada Tuhan. Tak ada. Kamu semua al-fuqara'u ilallah. Fuqara kata jamak daripada mufradnya fakir. Maka fakir ni kita panggil sifat musyabbah atau juga dia panggil wasaf atau wazan
fa'il. Fa'il faqir. Kan fuqala panggil fu'ala. Fuqara. Ada orang ngaji kalimah. Fuqara fu'ala. Ada wazan fu'ala. Faqir ada wazan fa'il. Maka fa'il itu amsilah mubalaghah. Dengan makna apa? Orang yang sangat berhajat kepada Allah. Lepas tu bila kita pergi pula, fa'il ni dia panggil isim fa'il. Maka isim fa'il haqiqatun fil hal. Dengan makna senantiasa. Apa makna senantiasa? Tiap-tiap saat, tiap-tiap detik, tiap-tiap ketika, di mana tempat, di mana masa kita sentiasa berhajat kepada Allah. Apa itu? Tak asing tak kita daripada Allah? Tak. Ada yang disebut tu. Tiada istiqlal dengan sendirinya. Kan tak terasing dengan sendiri. Bahkan kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiada masa, tiada ketika, di mana-mana tempat kita berada. Allahu Akbar. Jadi kita tahu lagu tu dan berkehendak ia barang siapa tu kepada mu'athir berbagi sikit kepada mu'athir min dhammah wa fathah ada hamzah atas tu, lepas tu syaddah tha tu mu'athir syaddah kasrah mu'athir yakni kepada yang memberi bekas, iaitulah Allah. Mu'assir tu ialah Allah. Kita ni athar, maka Allah itu mu'athir, yakni yang memberi bekas pada segala bekas, iaitulah Allah. Jadi berhajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita balik. Artinya siapa yang mengenali dirinya itu athar, maka dia kenal Allah itu mu'athirnya. Bila dia kenal dirinya itu kaun, maka dia kenal Allah itu mukawwin. Mukawwinun dipanggil. Dan katakanlah yang lain-lain lagi itu dengan istilah-istilah dia. Baik. Faham tu? Tengok dia kata. Maka dikenalkan Tuhannya yang mawujud, yang